Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi kita untuk sesi pembelajaran dari rumah. Ustazah harap semua anak-anak sihat insya-Allah. Okey, untuk hari ini kita akan belajar satu tajuk baru berkaitan dengan nama-nama Allah yang di antaranya ialah Al-Hasib. Okey, kalau kita nyanyikan lagu Asmaul Husna tu, nasyid Asmaul Husna, kita akan nampak, kita akan dengar ada salah satunya ialah Al-Hasib. Okey, kita tengok. Yang pertama kita nak tahu apa pengertian Al-Hasib. Apa maksud Al-Hasib ni? Al-Hasib ni dari perkataan bahasa Arab. Jadi kita nak tahu apa maksudnya. Okay, kita tengok maksud Al-Hasib ialah yang paling penting, Allah Maha menghitung. Allah Maha menghitung. Okay, kita teruskan lagi. Apa yang Allah hitung? Okay, maksudnya diteruskan, Allah ni ialah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita. Perbuatan kita buat, amalan yang kita buat setiap hari, setiap saat, setiap detik, sama ada amalan atau perbuatan kita tu baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Maksudnya setiap detik kita punya perbuatan, amalan akan dihisap oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Sama ada apa yang kita buat tu baik atau tidak baik. Okey, itu maksud Al-Hasib. Ustazah ulang, Al-Hasib maksudnya Allah Maha menghitung. Okay, seterusnya, Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Okay, daripada Al-Hasib ni kita tahu bahawa bila Allah hitung semua amalan, semua perbuatan kita, maksudnya apa saja keperluan hamba dia, keperluan kita, Allah dah cukupkan. Walaupun kita kata, alah saya ni tak cukup kaya lagi, saya ni tak cukup, tak. Sebenarnya Allah dah cukupkan ikut keperluan kita. Okay. Kita boleh tengok juga seterusnya ialah dalil naqli. Naqli ni maksudnya dari perkataan Arab naqal, maksudnya kita ambil dalil tu daripada Al-Quran. Kita nakalkan daripada Al-Quran atau hadis. Okey. Jadi kita tengok apa dalil naqli. Okey, dalil naqli untuk meyakinkan kita bahawa Allah itu ada sifat Al-Hasib. Kita boleh tengok dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-19. Okey, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Okey, maksud daripada ayat ni, dan ingatlah sesungguhnya yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Ini nak menandakan bahawa kita boleh tengok, kita perlu ingat bahawa siapa yang kufur ingkar tu, siapa yang kufur tentang apa yang Allah jelaskan, apa yang Allah bentangkan dalam Al-Quran tu, dia kufur pada ayat-ayat Allah, nanti dia akan dapat hitungan, akan segera dihitung apa yang dia kufurkan tu, apa yang dia ingkar. Maksudnya akan dapat pembalasan nanti. Dekat sini yang kita dapat dalil dia ialah hitung. Hitung. Okay, jadi dekat sini bermaksud Allah itu Maha menghitung. Okey, kita tengok seterusnya. Kita beriman dengan Al-Hasib ini. Apa kesan yang kita akan dapat? Apa kesan yang kita boleh tengok? Okey, hukum beriman dengan sifat dengan Al-Hasib, dengan nama Allah Al-Hasib ialah wajib. Okey, kesannya kita tengok
Yang pertama, kesan pada diri kita, kita boleh nampak yang pertamanya ialah kita akan kita akan memperbanyakkan amalan kita. Sebab kita rasa saya tak boleh nak buat, saya tak nak buat amalan buruk ni, amalan yang tak baik, sebab Allah itu Maha menghitung. Okey, jadi kita banyakkan amalan-amalan baik. Okey, yang kedua, bersegera melakukan kebaikan. Contohnya contohnya semalam mak minta tolong, tolong buang sampah ke, tolong mak kat dapur ke. Kita macam sekejap lah mak. Kalau orang yang ada pada diri dia, dipercaya bahawa Allah itu Al-Hasib, Maha menghitung, dia akan segera lakukan kebaikan. Maksudnya kalau mak atau ayah minta tolong, akan segera buat sebab dia nak dapat hitungan amalan yang baik tu. Okey. Seterusnya, apa kesan lagi? Kita akan sentiasa menghargai masa kita. Orang yang diyakin Allah itu Al-Hasib, dia akan melakukan perkara yang berfaedah setiap masa. Dia tak nak buang masa. Dia rasa macam semua masa tu perlu diisi dengan perkara-perkara yang baik. Dia akan sentiasa menghargai masa. Tak adalah lepak sesaja, tak tahu nak buat apa, tak. Akan cari benda, akan buat perkara yang berfaedah. Okey, yang keempat, kesan yang kita boleh tengok ialah bersegera melakukan amalan kebaikan macam saya terangkan tadi. Kita cepat-cepat buat lakukan kebaikan, tak nak tangguh-tangguh lagi. Okey, nak bersedekah, tak naklah tunggu nanti kaya lah bersedekah, tak. Sikit kita akan bersedekah setakat yang kita mampu. Okey. Seterusnya, bila kita yakin juga bahawa Allah ini Al-Hasib, kita akan meninggalkan perkara maksiat. Kalau boleh nak elakkan terus, tak nak buat langsung. Kalau terbabas juga, terbuat juga perkara maksiat, kalau kata kita ada satu hari kita lawan cakap mak kita lah atau ayah kita rasa itu perkara yang maksiat, perkara yang tak disukai oleh Allah, kita cepat-cepat minta maaf pada ibu bapa dan berazam tak nak lagi buat perkara-perkara yang tak baik ni. Okey, yang seterusnya, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Walaupun sedikit, kita bersyukur. Walaupun kita masih lagi tak dapat apa yang kita minta daripada Allah, kita bersyukur. Sentiasa jadi hamba Allah yang bersyukur. Okay. Kesan yang terakhir kita boleh tengok dalam diri kita ialah kita akan rasa hidup kita sentiasa disayangi. Bukan disayangi oleh keliling sahaja, tapi kita ni disayangi Allah. Itu yang paling penting. Kita akan disayangi oleh Allah. Itu kesan pada diri kita. Okey, apa bukti nama Allah Al-Hasib? Bukti nama Allah Al-Hasib, kita ada banyak bukti yang kita boleh tengok. Okey, kita fikirkan sama-sama. Bukti yang pertama, adanya nama Allah Al-Hasib ni ialah adanya hari kiamat. Kita sentiasa dengar cerita-cerita tentang kiamat, itu pasti. Kiamat itu pasti. Dan hari pembalasan untuk setiap manusia nanti bila kita dah meninggal dunia. Okey, kemudian diciptakan syurga, itu bukti juga, bukti bahawa Allah itu Al-Hasib. Adanya syurga, ada syurga sebagai ganjaran untuk orang yang soleh, orang yang beriman. Okey, seterusnya bukti lain ialah adanya neraka. Disediakan neraka untuk orang-orang yang mengingkari perintah Allah. Okey, orang yang kufur, orang yang buat maksiat. Okey, dan seterusnya bukti lain ialah adanya malaikat raqib dan atid. Yang raqib dan atid ni kita tahu kan, dicatat amalan baik dan buruk kita setiap hari. Setiap hari pada setiap orang. Okey, akan tulis. Tak
Yang terdetik dekat hati kita pun ditulis kebaikannya. Yang buruk tunggu dulu. Bila buat, dicatat. Setiap apa yang kita lakukan setiap hari. Okey, bukti lain ialah adanya mizan. Mizan ni ialah neraca timbangan amalan. Okey, nanti di akhirat nanti. Yang seterusnya, penciptaan alam yang beri manfaat kepada manusia. Bukti dia, Allah menghitung ni ada alam yang beri manfaat kepada kita manusia. Okey, ini ialah dalil yang menunjukkan bahawa segala kebaikan kita akan dicatat dalam buku amalan. Firman Allah yang bermaksud, maka siapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam buku amalan. Okey, dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 kita boleh tengok. Siapa yang buat kebajikan walaupun sebesar zarah. Zarah tu besar ke? Kecil sangat, kan? Itu pun dah ada dalam buku catatan amalan kita. Okey, kita doakan mudah-mudahan pelajaran hari ini boleh menjentik rasa dalam diri kita bahawa kita yakin Allah itu bersifat, Allah itu Al-Hasib. Antara nama-nama Allah itu adalah Al-Hasib. Allah ini maha menghitung. Ustazah harapkan anak-anak semua dapat sesuatu daripada pelajaran kita hari ini dan yakinlah bahawa Allah itu akan menghitung setiap amalan kita. Mudah-mudahan kita akan berusaha untuk buat baik pada orang sekeliling kita dan berbuat baik kerana Allah. InsyaAllah setakat itu saja pembelajaran kita hari ini. Ustazah doakan semua sihat dan selamat belajar di rumah, insyaAllah. Semoga kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.